Okay, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada petang ini kita sambung lagi siri seterusnya untuk siri survey package umrah yang dibawakan oleh podcast Umrah Fit. Jadi Alhamdulillah, hari ini bersama kita jemput Tuan Haji Tuan Haji Hilmi. Tuan Haji Hilmi daripada TMK Travel and Tours. Betul, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz dengan podcast tadi, Umrah Fiqh insya-Allah. Tapi saya lebih kepada mungkin urusan yang berkaitan sebelum kita pergi ke Tanah Suci insya-Allah. Untuk hukum hakam fiqh ni saya rasa Ustaz Abdul Latif kita lebih berkelayakan. Jadi kita buat susunan insya-Allah untuk dari segi macam mana urusan, apa yang kita cuba buat dan kita cuba sampaikan dekat TMK Travel ni. Seperti mana kita tahulah kita punya tagline kita, telusuri sirah, praktik sunnah. Kita kumpulkan sejarah dengan sunnah tu bersama-sama insya-Allah. Dalam masa yang sama kita berdakwah untuk mengajak para jemaah ni mengetahui sejarah yang ada dekat Tanah Suci ni yang betul-betul bertepatan dengan kisah-kisah yang sahih lah. Kalau kita cerita tentang kisah-kisah yang campur ni macam-macam. Jadi kita ni agama kita berdasarkan fakta Al-Quran dan Hadis insya-Allah. Jadi kita nak cuba bawa ke arah tu kembali. Sebab mungkin cerita-cerita yang ada dekat Tanah Suci ketika mana kita pergi dan sebagainya, ini akan tambah keseronokan dekat kita. Tapi kita tak tahu betul ke kisah tu berlaku ataupun tambahan. Sebab kadang-kadang orang bercerita ni banyak top up, banyak tambah nak bagi sedap sesuatu cerita. Jadi tapi kami nak tarik semula agar mereka tengok sejarah ni dengan lebih sahih, lebih salim, dan dalam masa yang sama mereka melakukan apa yang baginda Nabi SAW pernah contohkan kepada para sahabat, insya-Allah. Masya-Allah. Itu pendahuluan yang masya-Allah membuka mata. Okey, alhamdulillah. Jadi Tuan Haji Hilmi dah perkenalkan sedikit. Tuan Haji Hilmi ni lebih kepada operasi ya. Lebih kepada operasi. Kemudian saya juga pernah juga turun di Tanah Suci dan sebagainya. Okey. Jadi boleh perkenalkan diri sikit mana sejarah bersama dengan TMK. Bismillah. Ni mungkin pengalaman di mana. Jadi pengenalan, lalang sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Kemudian TMK Travel and Tours ni, kita sebenarnya syarikat, kalau kita tengok dekat pasaran ni, syarikat ni merupakan syarikat yang barulah. Betul-betul kita lancarkan pada tahun 2017. Sampai sekarang ni tahun 2024, dah 7 tahun. Tetapi kita betul-betul fokus tentang umrah dengan haji ni pada 3 tahun yang terakhir ni. Yang tu yang betul-betul kita fokus untuk bawa jemaah umrah. Macam sebelum ni kita banyak yang lain-lain lah, kita buat tiketing, kita buat berkaitan pelancongan dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita fokus kembali untuk package umrah. Kita ada buat package umrah. Jadi office kami ni terletak dekat Subang, tapi kita punya jemaah daripada seluruh Malaysia. Kita ada daripada utara, ada daripada Johor, ada daripada Pantai Timur pun ada, dah mula ada, alhamdulillah. Jadi kita kenalkan dan kita bawa semua jemaah-jemaah daripada bukan sekadar Lembah Kelang. Dia tidak terhad kepada Lembah Kelang saja, tetapi kita bawa kepada seluruh tanah air lah, kepada seluruh Malaysia ni. Kita fokuskan kepada package yang kita buat secara berterusan. Kita ada setiap bulan penerbangan, kita ada penerbangan secara berkumpulan, kita ada penerbangan secara bersendirian dan sebagainya. Jadi yang tu yang membantu untuk kita memperkenalkan dengan lebih jauh lagi kepada kita punya jemaah-jemaah umrah, insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak ringkasan perkenalan kepada TMK. Jadi kita buat umrah, kemudian kita dalam susunan untuk haji, insya-Allah. Kemudian kita ada juga buat pelancongan dengan tiket. Tiket ni banyaklah kita buat dengan
universiti-universiti, korporat-korporat dan sebagainya. Yang tu kita tengah buat sekarang ni. Oh, maknanya kalau ada mana-mana pihak nak beli tiket Betul, boleh melalui kita ada bekerjasama dengan TNKTW. beberapa universiti tempatan yang untuk kita susunkan dia punya perjalanan. Contohnya dia ada program-program daripada staf-staf universiti dan sebagainya. Jadi kita susunkan dia punya perjalanan, outbound, ticketing dan sebagainya. Oh, maknanya itinerary Hmm. tu lah. Maknanya Mhm. TMK sediakan sekali. Betul. Kita buat Oh, semua. Masya Allah. Dari segi transportnya, dari segi contohnya dia kata okey kita ada program daripada tarikh sekian-sekian sampai tarikh sekian-sekian ni kita uruskanlah dia punya penerbangan dia punya apa ground transportation, kemudian dia punya ground handling yang berkaitan tu kita buat. Dia tidak sekadar kita tak terhadkan sekadar pakej-pakej umrah saja, sebab kita tahu bila contohnya kita sign kerjasama dengan sesuatu badan ataupun agensi, jadi daripada situ dia akan ada permintaan-permintaan lain yang berkaitan. Contohnya dia tak ada lagi plan yang terdekat nak pergi umrah, tetapi dia ada program-program yang berjalan secara bulanan ni kita masukkan dalam kita punya program tahunan dia dengan kita. Jadi kita uruskan Oh, semua dia punya ground handling, dia punya ticketing dan sebagainya. Jadi daripada situ maksudnya kita boleh bagi servis secara keseluruhan. Dia tidak terhad sekadar perjalanan umrah dengan haji saja. okey. Yang dimaksudkan dengan ground handling ni, adakah termasuk dalam tu, maknanya Mhm. katalah kita dah sampai di satu tempat tu, kita nak pergi makan Hmm. kat mana, makan Yang tu kita buat sarapan, susunan. Betul, nak tengah pergi hari makan nak dekat makan kat mana, mana. program perlu dihantar ke dewan sebagai contoh pukul berapa, kemudian kat mana dia punya Ah, tempat tinggal. Jadi kita boleh buat susunan tu disebabkan kita punya syarikat ni memang kita ada lesen untuk menguruskan semua tu. Sekadar oh, tambahan juga, kita selalunya syarikat travel agency ni dia kena ada dalam lesen dia dengan Kementerian Pelancongan tu dia kena ada 4 bidang. Inbound, outbound, ticketing dengan umrah. Selalunya orang hmm, akan ada inbound, ada yang ada inbound saja, ada inbound dengan outbound saja. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita dapatkan semua. Jadi senanglah kalau contohnya kita nak buat kita nak masuk kerajaan untuknya contohnya kementerian. Jadi kementerian ni dia nak tengok dulu ada tak lesen semua untuk menguruskan tiket dia, untuk menguruskan program outbound dia sebagai contoh ataupun dia nak pergi umrah contoh sebagai contoh. Jadi lesen tu memang kita diwajibkan sebenarnya oleh Kementerian Pelancongan untuk kita menguruskan, kita kena ada lesen-lesen tersebut. ya. Yeah. Okey, tapi maknanya tapi tak semestinya pihak kerajaan saja kan? Mana individu Dia pun kalau semualah. ada. Swasta boleh, kerajaan boleh. Cuma saya duduk highlight berkenaan dengan kerajaan ni sebab dia banyak syarat-syarat dia. Kalau kita sesuatu syarikat tu dia tak penuhi syarat, dia tak boleh uruskan benda tu. Maksudnya kalau kita boleh masuk ke kementerian, apatah lagi private sector, sektor swasta dan sebagainya, insya-Allah kita boleh masuk tu, kita dah menepati apa yang sepatutnya yang dia nak tu. Sebab yang Ah, paling ketat sekali adalah kementerian lah. okey, faham. Itulah depa nak lesen, nak Lesen-lesen dia jalan dengan ada. susunan tu kita apply makan bulan, kadang-kadang makan tahun. Yalah ada dokumen kita tak lengkap kadang-kadang, lepas tu dia nak minta semula dokumen, lepas tu nak buat saya makan, lepas tu dia nak buat kelulusan, benda tu makan tahun. Dia nak mai site visit lagi. Kita dah beberapa kali site visit dekat office kita. Okey, faham. Okey, soalan seterusnya Tuan Haji Helmi. Um, Sekarang ni kita berada dalam bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, Akhir. maknanya bulan yang kelima lah, bulan Islam. Jadi kebiasaannya pihak travel ni di permulaan dalam bulan Muharram ataupun Zulhijjah ataupun Zulkaidah tu dah mungkin dah bincang lah pasal nak buat package. Betul. Dan bulan kelima ni rasanya saya rasa Hmm. tak ada dah package baru melainkan package Ramadan kot kalau ada. Ramadan Betul. Syawal kan. Ramadan, Maknanya sekarang ni Syawal. maknanya package yang ada ni mungkin untuk Hmm. sehingga sebelum Syawal kot ni. Sebelum Ramadan. Betul. Betul. Sampai kita Ha, ada sekarang ni sampai Ramadan. Ramadan pun kita ada trip juga. Syawal pun kita ada.
Tapi Oh, selalunya kalau maknanya kita tengok dari segi kita punya data tahunan ikut tahun-tahun lepas, uh, permintaan di antara yang paling tinggi adalah pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal ni contoh, mungkin Ramadan ni orang kita ni lebih suka berpuasa dekat Malaysia dengan ahli keluarga dan sebagainya ni. Kemudian untuk Syawal pula baru dia orang akan mula kembali untuk pergi ke tanah suci dan sebagainya. Setiap tahun kita dapat permintaan, mungkin dari segi syarikat lain dia banyak sangat trip bulan-bulan tu dia tak perasan. Tapi kalau untuk syarikat kita yang baru tengah susun atur untuk meningkat naik ni, dari segi permintaan tu kita tengok permintaan kita tertinggi adalah pada bulan Syawal. Mungkin kalau bulan-bulan biasa kita ada 2 trip je satu bulan, bulan Syawal ni dia akan jadi 3 ke 4 trip, double lah daripada bulan-bulan biasa. Yang kita nampak lah. Mungkin daripada syarikat lain dia ada perbezaan lah masing-masing kan. maknanya untuk setahun tu dah package semua dah ready dah. Selalunya pada bulan sebelum masuk Muharram lagi kita memang dah buat susunan dah. Kita dah buat susunan lebih awal, berapa kita target untuk tahun depan ni. Kita kena buat unjuran tahunan tu disebabkan kita punya target kena berdasarkan dengan kewangan juga. Contohnya kita ambil flight sepanjang tahun, kita katalah 1000 seat kan, 1000 seat dengan airline. Jadi daripada 1000 seat tu kita kena bayar deposit terlebih dahulu. Jadi kami dah ada perancangan dah. Untuk deposit ni kita letak satu seat sebagai contoh RM500. Tengok pada penerbangan lah. 500 maksudnya kita kena ada dulu cadangan kita tu lebih kurang dalam RM500,000 untuk kita prepare. Mungkin dekat situ kita ada yang tarikh-tarikh tertentu yang masih ada waktu dan tempoh, yang tu mungkin kita boleh lewatkan sedikit. Tapi sebenarnya kalau ikut untuk menguruskan secara lebih teratur, kita kena ambil daripada awal season tu kita dah bagi tahu dah, daripada sekarang ni kita dah bagi dah. Kita punya cadangan, kita punya penerbangan tahunan, dengan jadual tersebut kita kena bagi dekat pihak hotel, dengan jadual tersebut juga kita kena hantar ke pihak syarikat penerbangan untuk disusunkan. Dia tengok ada tak tarikh ni, kalau tak ada tarikh ni dia bagi tarikh sehari selepas tu ataupun sebelum tu, ataupun tengok-tengok tarikh kita ni memang dah tak ada dah, jadi kita kena request tambah baru. Disebabkan ada juga syarikat-syarikat travel yang mereka ni ada kemampuan kewangan dan dah lama dekat pasaran, mereka ambil sepanjang tahun tu contohnya 10,000 seat, 5,000 seat, 6,000 seat, banyak. Mereka ambil berjumlah disebabkan dia nak harga yang rendah untuk dia buat jualan. Macam tu lah. Faham. Okey, jadi untuk tahun ni ada berapa package semua? Okey, untuk adakah pihak TMK mana yang ada buat segmen untuk B40 kah? Ada yang pertengahan, ada yang T20 ataupun macam mana? Okey. Sekarang ni untuk kita punya package, betul-betul package utama kita ada 3 jenis lah. Yang pertamanya adalah UJS, iaitu Umrah Jelajah Sirah. Macam dengan kita punya tagline yang saya sebutkan pada awal tadi, Umrah Jelajah Sirah ni kita buat satu produk di bawah TMK untuk kita ketengahkan satu program umrah yang bermodul. Yang bermodul maksudnya modul tu adalah berkaitan juga dengan tajuk tadi, iaitu modul Jelajah Sirah. Modul Jelajah Sirah ni untuk kita bagi kepada jemaah sebagai rujukan dia ketika mana di Tanah Suci. Kita punya sejarah, contoh setiap tempat yang kita pergi ziarah di Mekah maupun di Madinah ataupun di Taif. Jadi dalam tu kita dah masukkan secara lengkap apa yang bakal kita pergi dekat sana nanti, kita dah tahu daripada awal, oh ni tempat-tempat yang bakal kita ziarah. Sampai dekat sana pula ketika mutawif tengah duk bagi tazkirah ataupun bagi cerita tentang sejarah-sejarah kat Tanah Suci ni, dia ada juga rujukan. Untuk bawa balik nanti pun, bawa balik ke rumah ke Malaysia, dia ada juga rujukan tambahan nak cerita. Ahli keluarga tanya, mak itu pergi ke mana? Bagi contoh, ayah pergi ke mana? Dia kata, okey duduk nak cerita. Dia boleh cerita balik. Disebabkan apa? Sebab dia dah pergi kat situ, dia dah ada rujukan, dia bertalaki betul dengan mutawif tu, dengan kitab dan sebagainya. Jadi benda tu dia tak balik tu, dia tak ada lah lupa. Dia boleh buat pula rujukan-rujukan tambahan lain berdasarkan kisah-kisah yang bakal diceritakan oleh mutawif-mutawif kita tu. Jadi sebab itulah kita ada Umrah Jelajah Sirah. Kemudian dalam masa yang sama juga kita tengok data-data yang ada dari segi yang datang berdaftar dengan kita ni, jemaah-jemaah kita bukanlah semuanya yang satu jenis saja, contoh T20 saja, satu golongan saja. Ada dia ada bercampur di antara T20, M40 dengan M apa tadi? Ustaz? M30 lah. M30 dengan B40 kan. Jadi ada 3 golongan ni kami tengok.
dekat market berapa harga yang sesuai untuk tiga-tiga golongan. Jadi kita tak mau terhadkan kepada satu golongan saja. Jadi kita buat satu harga, iaitu pada musim biasa ni kita ada 2 jenis harga saja. Walaupun 3 jenis package tadi, sebenarnya daripada harga kita ada 2 jenis harga saja. Iaitu bermula 9790 ataupun 8990. Itu pun harga sebenarnya yang kita dah buat potongan. Kita buat potongan sebanyak RM500. Mungkin kalau ikut kembali asal tu harga dia lebih tinggi lah. 9490 kan. 10 dia agak tinggi. Tetapi kita nak susunkan bagi semua golongan tadi ni boleh dapat pergi dan merasai sendiri pengalaman umrah jelajah sirah ni. Jadi kita letakkan satu harga, iaitu 8990 dengan 9790. 9790 ni kenapa harga dia agak tinggi? Sebenarnya dari segi susunan ziarah kita dekat sana tu. Kita bagi Taif, kita bagi lagi Badar, kita bagi lagi high speed train, kita dah masuk. Kira siapa yang pergi yang UJS penuh ni, dia dah dapat semua, tak payah fikir apa dah. Maksudnya dia pergi-pergi, tinggal nak pergi ziarah saja. Berbanding dengan kalau UJS promo, sebagai contoh ada lagi satu, di bawah sikit UJS promo ni kita nak bagi contoh, dia orang nak pergi ramai. Tapi bajet tu tidak mencukupi. Jadi daripada situ, dia mungkin boleh buat kiraan, daripada UJS promo ni sama aja dengan UJS tu, cuma ada beberapa tempat yang kita tak bawa. Sebagai contoh, kalau dulu Taif dengan Badar ada, kita buat satu tempat saja. Jadi benda itulah yang membezakan. Lepas tu kemudian ada perbezaan sedikit pada hotel yang kita nak bagi dapat juga. Walaupun tak dapat yang penuh, dapat juga separuh ni, at least kita dapat merasai sebahagian besar daripada pengalaman untuk pergi umrah jelajah sirah ni, insyaAllah. Jadi 3 lah main kita tu, 3 package. Okey, Masya Allah. Jadi bermula 89 990. 8990, 9790. Kemudian itu pada musim biasa. Kemudian pada peak season dia ada penambahan sebanyak RM1,000 lah bagi setiap harga tersebut. Dia akan ada RM1,000 penambahan disebabkan hotel yang kita gunakan tu biasalah kita tahu pasal peak season ni harga hotel pun melambung. Harga airline pun, syarikat penerbangan pun melambung juga bila banyak sangat orang minta pada tarikh tu. Dia pun naikkan harga, biasalah benda tu. Semua industri pun akan berlaku yang sama. Okey, baik. Dalam package ni ada maknanya kalau flight tu sama ada Malaysia Airline ataupun Saudi lah. Saudi Airline. Air Asia X ke? Kita pakai airline sebenarnya ada 3. Saudi Airline, Malaysia Airline dengan Emirates. Yang selesa lah. 3-3 tu insyaAllah selesa. 2 direct flight. Untuk Emirates ni kita ada transit di Dubai. Tapi tak lama, transit masa pergi tu 2 jam saja. Masa balik tu agak tambah sikit, 5 jam kurang lebih. Tapi kita takkan rasa lah selama kita duduk kat airport tu sekejap je habis waktu tu. Jadi kita at least dalam masa yang sama, kita boleh tengok juga airport Dubai. Bila orang tanya Dubai tu pernah sampai tak? Jadi pernah sampai dah. Pergi umrah itu hari dah sampai dah. Walaupun tak keluar daripada situ, tapi kita buat untuk dirasa juga macam mana pengalaman di airport Dubai. Okey. Okey, jadi yang Emirates ni harga dia kurang sikit ke ataupun sama? Untuk Emirates sama juga dengan harga tersebut. Cumanya kita tengok pada tarikh availability tarikh tu. Kalau tarikh tu ada Emirates sebagai contoh, kita akan fokus kepada Emirates lah. Sebab ramai daripada kita punya jemaah-jemaah yang suka naik Emirates maknanya. Dia dapat merasai juga dekat sana transit dan sebagainya. Okey. Jadi itu maknanya dengan transit yang tak berapa lama tu dan ada keistimewaan pada penerbangan Emirates ni lah untuk siapa yang nak merasai pengalaman naiki Emirates kan. Okey, jadi hotel kalau di Mekah hotel Menara Jam lah biasa. Untuk tiga package ni kita fokus, sebenarnya kita punya package ni kita tak fokus kepada Menara Jam tu, kita fokus dekat Makkah Tower ataupun Makkah Hotel. Dia ada Makkah Hotel dengan Makkah Tower. Tengok pada package tu lah dengan tarikh tersebut, kita tengok kalau susunan kita buat dekat Mekah ni selalunya kita akan pakai hotel tersebut saja, Makkah Tower atau Makkah Hotel. Tapi di Madinah ni dia ada, tengok pada package.
Ada yang kita letak dekat Dariman Al-Haram, ada kita letak dekat Durat Al-Iman. Tengoklah dekat Madinah ni kadang-kadang jemaah ada sebahagian besar daripada jemaah kita tak kisah sangat. Sebab dia kata alah lebih kurang je Haji, dia kata duduk dekat Madinah ni pusing-pusing kot tu juga kan. Dia berbeza dengan Mekah ni. Mekah selalunya orang nak fokus ibadah ni dia tak mau buang masa banyak sangat dekat perjalanan. Dekat Madinah ni dia ada banyak masa sebab dia tak ada ibadah-ibadah khusus seperti mana umrah untuk dibuat dekat sana. Dia lebih kepada ziarah saja. Ziarah hari ni pergi ke Quba. Tu pun jarak yang ada tu pun tidaklah terlalu jauh. Kadang-kadang walaupun kita punya program, kita buat katalah kita buat program kita untuk ziarah Quba sekali saja. Tapi hari-hari lain ketika mana dia ada kekosongan dekat tanah dekat Madinah tu, dia orang boleh pergi sendiri ke Masjid Quba. Okey. Hotel Mekah, Mekah Hotel dengan Mekah Tower. Dia sebelah-sebelah kan? Dia satu bangunan je lah. Dia satu bangunan tu. Di sebelah Clock Tower tu satu bangunan je. Cuma tower yang berbeza. Dia macam juga dalam Clock Tower. Clock Tower ni ada banyak hotel lah dalam tu. Ada Pullman-nya, ada Marwah, ada Movenpick kan. Swiss lagi ada dalam tu. Banyak hotel. Sama juga dalam Makkah Tower ni. Cumanya Makkah Tower ni dia ada satu manajemen untuk hotel, satu manajemen untuk Makkah Tower. Jadi dia tak berbeza banyak sangat. Dia berbeza sikit saja dari segi hotel tu sendiri. Kemudian tower. Tapi saya tengok jemaah saya yang pernah pergi kat sana, dia kata lebih kurang saja. Duduk dekat hotel, duduk dekat Makkah Tower ni, dia servis dia sama saja. Okey, baik. Yang penting dekat lah. Dekat lah tu. Sangat dekat. Okey, dari segi makan macam mana pula? Full board di Mekah ataupun untuk makan pula, bila kita nak buat dengan harga tadi tu yang bagi semua dapat rasa, kemudian kita tengok juga dari segi review jemaah-jemaah kita yang sebelum ni, berdasarkan review-review mereka ni, kita tengok makan yang kita bagi dekat Mekah adalah breakfast saja. Breakfast saja berbanding dengan Madinah ni full board. Kita buat full board di hotel. Tapi di Mekah ni dia banyak pilihan. Dalam kita punya Makkah Tower sendiri pun dia ada 2 tingkat. Dia ada 2 tingkat ni yang dipenuhi dengan food court. Ada macam-macam kedai makan dekat situ. Jadi banyak pilihan. Contohnya kalau dia nak cari dekat sebelah hotel pun dalam Clock Tower ada juga. Banyak pilihan. Dekat Safwa Tower pun ada juga. Jadi banyak sangat pilihan tu. Dan kita rasa lebih menguntungkan para jemaah untuk dia makan sendiri. Kalau contohnya dia pergi ramai, dia pergi contohnya 10 orang satu keluarga kan. Bila dia pergi 10 orang satu keluarga ni, kalau contohnya dia makan dekat luar, dia boleh jimatkan sangat banyak. Berbanding dia makan dengan hotel ni, dia dah ada satu fixed rate. Contohnya 75 rial, 80 rial, 100 rial sebagai contoh. 100 rial kalau kali dengan 1000 kali dengan 10 orang, satu hari dah 1000 dah. Lepas tu kali pula dengan 5,000 makan saja. Banyak sangat. Jadi kalau dia ambil dengan amount tu, dia simpan duit tersebut, dia boleh makan dekat luar ni mungkin berapa rial je untuk satu meal. Kan? Boleh share ramai-ramai. Macam kita tahulah portion dekat Saudi ni dia agak besar. Bukan macam kita dekat sini satu pinggan seorang. Dekat sana ni satu dia punya contoh habbah ataupun nus kan. Separuh ayam tu boleh makan 2 orang. Kita dekat sana ni dia memang portion besar macam tu. Jadi kita boleh share dengan ahli keluarga. Maksudnya lebih memudahkan dan jemaah lebih suka macam tu. Lebih jimat lah. Lebih menjimatkan. Dan boleh rasa macam-macam makanan. Boleh rasa macam-macam. Hari ni nak makan western. Kalau pergi Romansia tu, nasi dengan ayam tu. Nasi dengan ayam tu boleh makan 4 orang. Kalau keluarga 10 orang, 2 je. 3 cukup. 2 set cukup dah. 2 cukup. 3 lah, 3 boleh tambah. 3 set lah kata. Sekali makan pun ada 100.5 kan. Berbanding pada tadi sekali makan 75 kali 10 dah 750. Macam tu 800 ke. Tak lalu mahal. Jimat. Okey. Jadi itu berkaitan dengan package. Di Mekah berapa hari? Di Mekah sama juga kita buat 5 hari Mekah, 5 hari Madinah. Tapi ada juga package kita yang kita bagi tambahan special
iaitu satu malam bermalam dekat Taif. Contohnya UJS Promo. UJS Promo ni banyak kita buat macam tu. Setakat kita ada 2-3 trip ni, kita ada yang kita buat bermalam dekat Taif. Sebab dengan waktu yang sampai, waktu local time yang kita sampai ke Saudi tu, dia lebih memudahkan bila kita masuk ke Taif dulu, kemudian baru kita akan lakukan ibadah umrah, kemudian baru pergi ziarah ke Madinah. Okey, kalau di package yang ada Taif ni, satu malam di Taif, 5 malam di Mekah, 4 malam di Madinah. Macam tu ke? Betul, betul. Ah. Dia akan kurangkan satu malam dekat Madinah untuk kita bermalam dekat Taif. Okey, kalau Taif ni dia punya hotel tu makan full board lah. Akan dipersiapkan makan mengikut waktu yang dia ada dekat situ lah. Full board lah. Kalau contohnya dia dapat breakfast dengan lunch, akan ada lah benda tu. Maknanya tekak menedan lah kan, sebab tak lama pun. Yang sempat lah. Selalunya petang tu kita dah sampai ke Masjidil Haram lah. Mungkin makan malam ya, bermula dekat Masjidil Haram. Okey, faham. Alright, jadi setakat ni package mana yang paling diminati lah? Selalunya kalau ikut kita punya package yang banyak terjual adalah UJS Promo tu lah. Mungkin disebabkan dengan harga dia 8,990 tu. Yang tu dia dah merangkumi sebahagian besar daripada program-program yang kita ada dekat UJS penuh kita. Umrah Jelajah Sirah kita ni. Jadi UJS Promo ni dia lebih murah, dan adalah perbezaan sedikit pada hotel dan sebagainya. Tu benda tu yang perbezaan tidak terlalu ketara. Jadi dia fokus yang tu sebab dah ada juga semua. Kecuali mungkin satu tempat aja berbeza ataupun hotel kat Madinah aja berbeza. Jadi UJS Promo ni selalunya semua nak yang tu. Sebab dah masuk semua high speed train, dah masuk ziarah dekat Taif. Jadi jemaah dah boleh rasa dah hampir sebahagian besar daripada kita punya dapat bermalam di 3 tempat. Dapat bermalam pula. Bermalam di 3 tempat lah. Betul. Okey. Okey, soalan ni biasalah. Kalau musim cuti ni biasanya masalah dia kesesakan lah kan, Tuan Haji. Betul. Musim cuti, berkenaan dengan musim cuti, minta maaf. Okey, berkenaan dengan musim cuti ni memang dia akan jadi apa, satunya harga, kemudian kalau cabaran pula pada musim cuti ni iaitu berkaitan dengan susunan hotel yang nak dibuat ataupun dengan penerbangan yang kita nak buat. Dua itulah yang akan menjadi kita punya halangan yang paling besar. Tapi kalau kita buat lebih awal, contohnya macam kita susun tadi pada awal season tu, kita dah submit dah bookingan, hotel pun dah tahu dah ada nama syarikat TMK. Cuma dari segi perubahan tu kita akan ubah semula 1 bulan ke 2 bulan sebelum kita sampai tu kita akan buat perubahan dari segi bilik ataupun sekiranya ada perubahan pada tarikh, maksudnya kuota kita dah ada dah, tinggal nak buat perubahan sedikit sebanyak saja. Jadi yang itulah cuma halangan paling besar adalah bagi jemaah-jemaah yang first time, yang pertama kali dia sampai pada musim cuti contohnya, dia akan terkejut sikit, ramai sangat orang. Benda itulah yang tu selalunya kita dah selesaikan pada kita punya kursus umrah kita. Kursus umrah ni kita dah maklumkan dari segi taklimat perjalanan ataupun taklimat risiko kita dah bagi lebih awal. Maksudnya taklimat risiko ni sampai kat sana macam mana, apa yang dia orang kena expect. Contoh dia sampai ke sana nanti dia expect kata tak ada orang, tak boleh lah sebab musim cuti sekolah. Memang confirm akan ramai orang. Jadi kita akan bagi tip-tip tertentu untuk kenal pintu sebagai contoh ataupun untuk waktu mana yang sesuai untuk kita lakukan ibadah umrah agar mereka tak rasa kesesakan tu jadi satu halangan besar untuk mereka. Sebab preparation daripada mental ni sangat penting lah. Kalau kita tengok sebelum ni contohnya kita ada beberapa grup, saya duk buat bandingan. Contohnya satu grup ni kita tak bagi taklimat risiko. Benda tu akan menjadi masalah dekat sana nanti. Sebab jemaah mungkin pertama kali sampai, dia tak expect keadaan jadi macam tu. Mungkin dia pula tak tengok dekat ataupun dia tengok dekat live solat dekat Mekah tu, dia nampak biasalah. Waktu solat ni nampak tersusun, nampak cantik kan, semua duduk dalam saf, semua duduk dalam barisan. Tapi bila dia sampai dekat sana, kadang-kadang bukan waktu solat. Dia nak kena masuk ramai-ramai, akan bersusun. Sekejap dia tak tahu rupanya masuk kat bawah tu tak boleh pakai baju biasa, kena pakai kain ihram.
Jadi benda-benda macam tu kita buat preparation mental tu lebih awal agar dia sampai kat sana pun dia dalam keadaan yang ni dia dah expect dah benda tu akan jadi. Okey, alhamdulillah macam tu. Okey juga noh. Okey. Menjawab persoalan-persoalan insya-Allah. Menjawab. Jawab. Okey, kemudian kita nak tanya jugalah sebab kadang-kadang mungkin ada penonton ataupun ada jemaah-jemaah yang mereka dah biasa pi musim biasa. Kemudian pi musim peak season ni. Peak season. Jadi kadang-kadang tak tahulah sama ada berlaku di TMK Travel ataupun tidak. Tapi di travel lain ada yang berlaku. Maknanya saya rasa yang berlaku kejadian pertukaran bilik ni biasanya musim peak season. Betul. Dia kita kena faham sistem yang dibuat dekat Tanah Suci ni kebanyakannya masih lagi hotel menggunakan satu sistem iaitu dia ada dia panggil apa, sewakan tingkat-tingkat tertentu kepada syarikat-syarikat tertentu. Syarikat-syarikat tertentu ni adalah syarikat, contohnya syarikat investment ataupun syarikat perhotelan, agensi perhotelan dekat sana. Dia dah blok beberapa tingkat sebagai contoh di dekat satu hotel. Contoh tingkat 1 sampai tingkat 4 dia ada orang tertentu yang blok. Dia ada beberapa hotel, tak semua hotel, tapi kebanyakannya hotel macam tu. Jadi contohnya tingkat 1 sampai tingkat 4 milik syarikat TMK Travel sebagai contoh. Jadi syarikat-syarikat luar yang nak beli tingkat-tingkat tersebut, nak sewakan kepada tingkat-tingkat tersebut, dia pergi melalui hotel. Hotel kata, okey, kami punya susunan yang tingkat-tingkat yang kami ada ni dah hampir penuh dah. Tapi kita boleh tanya salah satu ejen kita yang mempunyai allotment dekat hotel kita. Kita tanya ada kekosongan lagi tak. Jadi hotel pun akan minta dekat kita dengan harga sekian-sekian sebagai contoh. Sebab kita dah akan jual, syarikat tersebut, syarikat TMK ni dia akan jual kepada hotel semula dengan harga yang dia ada keuntungan lah. Kemudian hotel pun akan lakukan yang sama. Dia akan jual semula kepada dekat orang yang minta tadi tu, syarikat yang minta tadi tu, dengan harga yang dia ada juga keuntungan. Jadi ada dua keuntungan dekat situ. Dan yang owner hotel ni pula, pada awal season lagi, dia dah bangunkan hotel, dia letak dah nama syarikat dia sebagai contoh. First kali pun, dia dah buka macam tu tender. Okay, siapa nak ambil tingkat-tingkat kat hotel aku. Jadi untuk benda setahun tu, untuk setahun, untuk satu season. Contohnya kalau musim umrah saja ataupun sekali musim haji. Selalunya dia akan ambil sekali musim haji lah. Dari segi situ, dia dah buat keuntungan dah. Dia dah kira dah dia punya modal, dia punya dah ada keuntungan dah untuk sepanjang tahun. Jadi owner hotel ni dia jual awal season saja. Kemudian hampa pandai-pandai lah susun untuk tidak merugikan syarikat hampa dan memberikan keuntungan dekat hampa. Yang penting part owner ni dia dah selesai daripada awal season. Macam kapal terbang juga lah. Tiket macam kapal terbang juga. Dia sistem dia sama. Sebab itulah kadang-kadang bila berlaku peak season, hotel-hotel yang jual ni contohnya ada pertindihan pada jualan tingkat tu. Kadang-kadang yalah sistem ni kadang-kadang yalah dia down. Pernah jadi juga pada musim haji yang lepas. Tiba-tiba ada satu hari ni sistem yang ada dekat hotel tu dia down. Server down masa tu. Jadi apa yang berlaku, jemaah-jemaah semua yang ada kat hotel tu semua kena check out. Sepatutnya dia duduk 15 hari lagi. Dia duduk 2 minggu lagi sebagai contoh. Jadi dalam sistem tu dah jadi berterabur. Bila berterabur dalam sistem tu, nak jadi cerita, sementara dia nak betulkan semula tu, yang tu jemaah kena turun balik, nak kena check in balik hotel dia. Kad dia tu nak kena check in balik sebab dia masuk bilik lepas waktu Zuhur tu, dia pitas, tiba-tiba check out jadi dalam sistem check out. Jadi dia orang nak kena susun balik hotel, nak kena bagi tahu balik semula syarikat-syarikat yang buat allotment tadi. Kemudian susunan jemaah-jemaah yang ada di bawah penjagaan hotel tu sendiri pun dia nak kena maklumkan semula, nak buat susunan balik. Jadi benda tu kadang-kadang berlaku. Dia tidak berlaku dekat industri hotel je, semua benda pernah berlaku dekat airline pun pernah jadi juga benda ni. Sedangkan kita punya nama tu kita dah submit dah pada awal season. Cuma benda ni kita nak kena explain dekat jemaah ni dengan bahasa yang mudah dan jemaah faham. Selalunya kita akan ceritalah
lebih awal, yang ni kita buat cadangan, tarikh-tarikh kita ni. Kalau ada perubahan kita maklumkan balik. Sebab itulah dalam kita punya pakej-pakej kita tu kita masukkan atau staraf. Sebab kita nak selamatkan dari segi susunan ni, sebab kadang-kadang kita pergi travel ke negara orang ni, kita kena ikut susunan yang dibuat oleh negara tersebut. Jadi benda tu berlaku, dan perubahan bilik pun pernah berlaku. Tapi kita akan cuba dari segi site kita ni, insyaAllah kita akan fight habis-habisan lah kod belakang ni, di balik tirai ni, agar jemaah tak perlu fikirkan tentang perubahan bilik, perubahan katil dan sebagainya ni, nak bagi dia orang mudah ketika mana beribadah, insyaAllah. Ya. Jadi itulah dia struggle yang pihak travel agency, pihak TMK antaranya memang nak bagi keselesaan, kemudahan kepada jemaah. Tapi apa orang putih kata apa? Orang putih kata apa? Lemons happen. Benda yang pahit itu, benda yang masam itu berlaku juga tanpa maknanya ada benda-benda yang di luar kawalan. Yang di luar kawalan. Tapi itulah antara yang cabaran di musim cuti ni. Okey, seterusnya. TMK ada menerima jemaah bukan warga negara ke? Okey, buat masa sekarang ni memang insya-Allah kita ada. Berdasarkan kita tengoklah dia punya status, kalau dia contohnya dia duduk di Malaysia atas visa jenis apa, ataupun dia ada jenis kad pengenalan dia tu, tengok status visa yang dia ada. Selalunya based on visa yang kita ada, yang dia ada tu, daripada situ baru kita boleh buat susunan untuk keluarkan visa dia. Dari segi susunan kapal terbang, hotel, ground handling dekat Tanah Suci tak menjadi masalah. Tetapi selalunya kita akan uruskan lebih awal untuk susunan visa dia. Dan kita pernah ada juga kes-kes tertentu, kes terpencil, disebabkan nama tak sama, bin tak sama sebagai contoh. Jadi benda tu memberi kesan bila nak keluar visa jemaah tersebut, dia terlewat berbanding yang lain. Bahkan ada kadang-kadang kita punya jemaah yang kita tundakan ke tarikh yang baru. Dan alhamdulillah selesai dah. Cuma benda tu berlaku, bukan tak berlaku, disebabkan status dia tu sendiri. Kadang-kadang Saudi ni bila kita submit tu mungkin ada kesilapan pada nama dan sebagainya tu, kita kena reject kita punya submission untuk keluarkan visa jemaah tersebut. Okey, baik. Okey, soalan terakhir. Adakah TMK menyediakan package untuk orang yang cakap orang putih ni? English speaking. Okey, yang berbahasa Inggeris. Yang ni kita pernah susun, cuma tak secara direct, iaitu bila kita sampai dekat Madinah dengan Mekah ni, sebenarnya kita ada kontak yang sangat baik dengan pelajar-pelajar yang ada dekat sana, contohnya dekat Universiti Islam Madinah, kemudian Universiti Ummul Qura dekat Mekah. Jadi bila sampai kat sana ni, sekiranya jemaah-jemaah kita ni perlukan khidmat mutawif yang bercakap bahasa Inggeris untuk ceritakan tentang kita punya modul jelajah kita ni dalam bahasa Inggeris. Jadi kita boleh ambil student-student daripada Singapura, daripada US dan sebagainya. Jadi mereka ni akan bantulah untuk explain ataupun untuk buat ziarah ketika di Mekah dengan Madinah ni di dalam bahasa Inggeris. Jadi kita boleh buat program tersebut, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jadi saya rasa semua soalan-soalan telah terjawab, dan insya-Allah mudah-mudahan pihak TMK Travel and Tours akan mencapai target tahun ni lah. Tahun ni target berapa Tuan Haji Hilmi? Dia bilangan jemaah tu kita tak capai lagi, bilangan jemaah yang kita target tu. Semuanya dari segi jumlah kutipan kita alhamdulillah hampir mencapai. Kalau ikut rekeri ni kira dah capai dah lah. Tinggal terima je lah pembayaran tersebut, alhamdulillah. Mungkin disebabkan kita ada banyak pakej-pakej yang persendirian yang membantu untuk kita capai kita punya target. Okey, jadi saya rasa itu sajalah. Terima kasih kepada Tuan Haji Hilmi kerana yang pertama kerana sudi bersama-sama pada petang ni, dan maklumat yang dikongsikan dalam sesi ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada para penonton. Jadi saya rasa itu saja.
Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar English pula ah. Okay. Punya lama. Punya lama. Okey, tak apa Ustaz. InsyaAllah. Ni podcast apa Ustaz? Umrah haji. Ini Umrah Fit. Umrah fiqh. Ni buat baru. Ada baru ke? Ada di bawah mana-mana ke? Ada, memang bawa saya lama dah nak buat. Oh, ni bawah ada ruang. Baru start. Ustaz. Okey. Okay. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.